Assalamualaikum, selamat pagi semua sahabat-sahabat saya, khususnya sahabat-sahabat saya usahawan di luar sana, apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Orang kata Mondays blue kan, so jangan Mondays blue, okay? Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Saya doakan semuanya sihat laka ya, insyaAllah ya. Dah ada kelonggaran kan, so walaupun ada kelonggaran, tolong jaga diri, okey, tolong, okey, sebab COVID-19 ni masih lagi berancak, masih lagi rancak, okey. So dah minum, alhamdulillah. Mana yang dah minum, mana belum minum tu, sila-silakan, yang dekat rumah especially, work from home kan hari ni. So don't worry, boleh je join saya. Saya pagi-pagi ni saya ambil ni. Ni nampak tak? Ni actually biasalah kita kat rumah, kita pun kena jaga diri juga kan, betul tak? So saya ambil lah ni Immune Max 3 ni. Okay, so actually benda ni untuk bantu tingkatkan ketahanan, because this is one of the supplement kan. Sedap. Sebab dia ni sachet. Lepas tu dia dalam bentuk jelly, dan dia boleh bawa ke mana-mana lah. Lepas tu dia tak ada kira. Sebab dia, alhamdulillah lah, very nice. Dia tak manis sangat. Budak-budak daripada umur depends, kalau dia dah boleh makan kalau dia dah boleh makan, okey, dia makan. Sebenarnya dia very nice, rasa berry. So untuk immune lah, untuk immune system, untuk pertingkatkan, dalam badan kita ni mudah je kan, semakin kita berusia immune badan kita tu semakin menurun, betul kan? Jadi nak bagi immune system kita tu cantik, sebab kita nak lawan segala mak nenek dekat dalam badan kita tu kan. Dalam badan ni kan banyak-banyak kan, banyak sangat benda yang tak betul ya. Jadi dia betulkan. Very nice. Kalau nak cuba, rasa, nampak? Boleh PM saya. Aja je lah. Kalau nak boleh je. Okay, Zul PM saya. Okay, saya punya nombor ada kat situ. Alright, okay. Anyway, pagi ni, okay, usahawan, macam mana pagi ni? Bersedia untuk mengharungi satu hari lagi kan. Bulan Ogos ni tak lama lagi, 31 Ogos. Betul. Lepas tu bulan September, Oktober, November, Disember, 4 bulan lagi dah hujung tahun, masuk pula tahun 2022 kan. Sangat pantasnya masa berlalu, ya Rabbi. Pantas sangat lah, pantas sangat. Saya rasa macam weekend Sabtu Ahad tu, saya rasa saya sendiri lah, saya tak tahu you all usahawan kat luar sana, saya sangat sibuk. Tu sebabnya live saya Sabtu Ahad tu memang saya tak usik apa-apa lah, saya khususkan untuk family. Masa tu lah segala-gala nak buat. Dekat dapur, dekat dalam bilik, yang kain yang nak digosok, yang nak dilipat, yang digantung, yang nak dibasuh, yang disidai, macam-macam. Itu baru bak kain. Belum lagi bak berkemas, belum lagi bak bengelap semua. Sebab dulu ada weekend maid datang bantu, ya. Saya bayar lebih kurang dalam RM100 untuk 5 jam. Kadang bila dah banyak benda saya nak saya ambil satu hari 8 jam. Okay. Tapi di semenjakkan COVID ini tak boleh nak panggil. Saya pun tak berani, takut sangat. Sebab diorang datang buat kerja, lepas tu diorang balik, kita tak tahu diorang pergi mana, diorang duduk mana, kita tak tahu kan. Jadi saya sangat. Jadi biarlah Sabtu Ahad tu lah. Tu sebab Sabtu Ahad, perasaan saya tak ada buat live pun Sabtu dengan Ahad. Live saya live kat rumah untuk berkemas-kemas. Jadi Isnin sampai Jumaat saya start live balik dengan you all usahawan. Okay. So pagi ni saya nak cerita pasal apa tau.
Pagi ni saya nak cerita pasal keyakinan diri ataupun self-confidence. Okey, usahawan semenjak COVID ni, usahawan kat luar sana hilang keyakinan diri, betul? Betul ke betul? Kan? Bila keadaan bisnes yang tak berapa, dulu menjadi, sekarang dah kurang menjadi. Dulu tak jadi, sekarang lagi lah tak jadi. Okay? Baru nak mula, lepas tu dah terencat. You know? Part of it, ataupun sebahagiannya berpunca daripada hilangnya keyakinan diri. Mana pergi keyakinan diri you all? Usahawan tu sebelum ni. Sebelum ni you all fighter. You all memperjuangkan bisnes yang ada dalam tangan. Merebut pula peluang-peluang yang di tempat lain. Melebarkan sayap. Tapi berlakunya COVID ini, berlakunya ujian ini, mana pergi? Di mana semangat fighting spirit you all tu? Mana? Mana perginya? Mana perginya? Cuba cerita sikit. Kenapa boleh hilangnya keyakinan diri tu? Macam mana tiba-tiba boleh hilang? Hilang bersama COVID ke? Ataupun tercicir? Keyakinan diri tu dicicir? Dia cari tak jumpa? Ataupun dia you tinggalkan? Bila berlakunya keadaan situasi semasa macam ni, dah tak boleh lagi nak bawa keyakinan diri. Betul ke? Sebenarnya keyakinan diri itu dia di sini. Saya ingat lagi. Saya adalah seorang yang sangat dulu. Saya sangat takut. Rasa malu. Keyakinan diri tu dia sebenarnya banyak faktor. Saya tak nafikan. Saya dulu sangatlah susah. Keyakinan diri saya sangat rendah. Sangat rendah. Sebab dulu, zaman saya dulu, kita kena berbahasa Inggeris yang fasih. Ya? Kena tahu. Jadi saya lahirnya saya daripada sekolah kebangsaan. Sekolah Melayu. Okay? Tak tahu pun sebiji benda pun bahasa Inggeris tu. Adalah belajar tapi dah kita tak faham. Kita orang kampung kan. Mana nak tahu bahasa Inggeris. Belajar pun agaknya biasalah kan. Lepas tu, tapi arwah ibu saya orang yang sangat prihatin. Dia tak tahu berbahasa Inggeris. Tapi dia nak anak-anak dia semua berbahasa Inggeris. Jadi apa yang berlaku? Saya pun daripada sekolah rendah masuk tingkatan 1. Saya tak pergi tingkatan 1. Dia panggil kelas peralihan. Dalam kelas peralihan itu saya tukar sekolah dan dekat situ kena belajar berbahasa Inggeris, cakap. Masa tu adalah kawan India, kawan Cina. Yang Cina dia selamba je cakap. Betul ke tak betul ke dia bulldoze je. Yang kita macam saya tu macam saya fikir dia punya grammar lah, segala makninik lah. Saya jadi macam memang keyakinan diri saya sangat rendah. Sangat. So as time goes by, masuk pula sekolah menengah. Masuk sekolah menengah, kita ada pula duduk hostel, kita ada warden. Kita ada warden, ada Cina Mrs. Un nama dia. So dia mengajar dan kita pula ada cikgu yang mengajar bahasa Inggeris. Lepas tu kita banyak bercakap bahasa Inggeris. Jadi lama-lama kan kita makin nikap. Dan akhirnya masuk kerja masih lagi tu. Biasalah kan. Kita masuk kerja nak jemput orang itu, jumpa dia ni takut tau. Jadi keyakinan diri tu sebenarnya banyak faktor. Satu antara faktornya sebab kita pernah jatuh. Kalau you usahawan, you dalam bisnes, you pernah jatuh. You pernah mengalami kegagalan dalam bisnes. Mungkin you gagal banyak kali. Okay? Ada menyebabkan keyakinan diri you makin luntur. Bukan makin ketal, dia makin luntur. Which sebenarnya not right.
Sepatutnya selagi banyak kali kegagalan tu menyebabkan you dah immune, you dah lali. Jadi tak boleh dibolak-balikkan keyakinan diri. Jadi kenapa sekarang ni keyakinan diri tu boleh hilang? Kemana hilangnya keyakinan diri? Jadi benda ini, persoalan ini kena tanya balik, kenapa boleh hilang Tiba-tiba boleh hilang. Dulu you are fighter, sekarang tiba-tiba top hilang. Dah tak bermaya. Lepas tu kalau bisnes kan you macam nak tak nak, ya tak ya, kejap tidak, kejap ya, kejap tidak. Usahawan you all kat luar sana remember tau. Excuse me. Walaupun you seorang, you entrepreneur, you seorang ataupun you entrepreneur yang you ada staff, you kena ingat tau, you tak boleh lontor keyakinan diri tu. Tak boleh. Sebab bila you hilang keyakinan diri you tak boleh move forward, you tak boleh buat decision. You punya decision you akan jadi fickle minded. Tahu tak fickle minded tuan? Kejap ya, kejap tak. Kejap macam ni lah, kejap macam ni. You berbolak-balik, berubah-ubah. Dalam masa 5 minit, you punya decision berubah. Sebab apa? Sebab keyakinan diri tu dah tak ada. Jadi, macam mana? Kenapa? Jadi, kenapa antaranya sebab pada pendapat saya, disebabkan keadaan situasi sekarang, saya faham. Sebab pandemik, Bila pandemik, you dah cuba macam-macam. You dah, orang kata dah pusing kiri, pusing kanan, dah ke atas ke bawah, dah re-strategize, revisit, tapi masih lagi tak dapat. Masih lagi tak dapat expectation. Masih lagi tak capai expectation. So, itu adalah salah satu di antara hilangnya keyakinan diri. Itu yang tanya, kemana? Kemana dia pergi? You sendiri mungkin tak tahu kemana perginya keyakinan diri. You sendiri mungkin tak sedar macam mana boleh hilang keyakinan diri. Tetapi orang di sekeliling akan dapat merasai dan melihat. Bila hilang keyakinan diri ni, you tak boleh buat decision. You akan rasa macam dunia ni dah nak kiamat. Apa you buat je, you akan tak jadilah. You ada that mindset tau. Tak jadi. You akan rasa was-was. Ya ke tak? Ya ke tak? Oh, taklah kot. Lepas tu, oh yalah. Jadi, itu antara sebab kenapa keyakinan diri, hilangnya keyakinan diri. Sepatutnya keyakinan diri tu dalam keadaan, bayangkan ya, you dah membentuk you punya empire. Walaupun kecil, tak kira lah sebesar mana pun empire tu. Bila you dah bentuk empire bisnes yang you ada, you sepatutnya kena lagi bersemangat, lagi kena konsisten, lagi kena fokus, walaupun hujan ribut petir puting beliung yang melanda. Faham tak? Jadi, macam mana? Bila dah hilang ke mana perginya tu? Mungkin dia telah di zaman ke? Semakin kita berusia, semakin hilang keyakinan diri. Ataupun memang tertinggal ke? Alamak, tiba-tiba keyakinan, terlupa, tinggal. Ataupun you sengaja tinggalkan disebabkan situasi-situasi yang you alami. Ataupun memang dah hilang di arus perdana sekarang ni, di arus pandemik sekarang ni. Jadi, kemana perginya keyakinan itu, kemana hilangnya, kemana jatuhnya, kemana tercalanya keyakinan diri itu, you all sendiri yang tahu kemana. Apa yang saya nak share, keyakinan diri itu antaranya punca hilangnya tadi, salah satunya sebab you tak rasa benda apa yang you buat tu akan menjadi. You surrounding ataupun persekitaran, tak kira lah sama ada keluarga ke, your life partner ke, sahabat ke, family ke, yang tak bagi support, yang tak ada support, yang tak ada support
menyebabkan you hilang keyakinan diri. Sebab sesuatu yang kita nak buat tu, kita perlu sekurang-kurangnya, kalaupun you solo, okay, tapi you ada parents, you ada adik-beradik, ataupun yang dah berkahwin, you ada partner. Tak kira lah kalau you usahawan perempuan, wanita, you ada partner you, suami, ataupun usahawan laki-laki, you ada partner you, wife, wanita. Okay, wife you. Okay, so bila tidak ada continuous support ataupun sokongan secara berterusan, itu menyebabkan antara faktor hilangnya keyakinan diri. Satu yang saya tadi kan, you mengalami situasi, pernah mengalami kegagalan. Tak kira lah. Kadang-kadang kegagalan dalam rumah tangga. Contohnya ya, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan mendidik anak untuk apa nak dia jadi seperti apa kita expect, tak menjadi. Okay. Antara lainnya kerana persekitaran. Okay. You sentiasa dinafikan, sentiasa dinafikan kebenarannya, sentiasa tak dapat kelebihan. Okay. Jadi dan juga sokongan keluarga lah. Okay. Itu adalah antara faktor-faktor yang menyebabkan bila saya tanya ke mana hilangnya tu, itulah dia hilang. Dia akan hilang. Tapi hilang dia tu, adakah keyakinan hilangnya keyakinan itu boleh diambil balik, boleh dicari balik, boleh digali balik, boleh dibentuk balik? Jawapannya adalah dekat you all sendiri. Saya boleh kata ada dua pilihan. Dia akan boleh dibangkitkan balik ataupun dia akan terus mati. Decision is yours. Pilihan adalah pada anda semua. Okay? Sebabnya, kalau you rasa bisnes you itu yang you dah bina, yang you dah ada, you dah strong, ya, you dah betul-betul kukuh, suddenly hit by this situation, keadaan semasa ini, yang you punya sale jatuh, you punya staff, you terpaksa berhentikan, you tak boleh maintain sebab you tak tahu macam mana nak maintain, you tak tahu macam mana nak sustain, you tak tahu apa nak buat. Akhirnya you lost options, you lost pendapat, you tak ada siapa dekat mana you nak rujuk, you tak tahu apa nak buat, lepas ini apa nak buat, macam mana nak manage. Kemudian kalau katalah you sewa bangunan, then you unable to pay your debts. Katakanlah you ada hutang dekat bank, automatically itulah puncanya menyebabkan keyakinan diri you akan jatuh. Automatically. Bila bayangkan ya, bila you ada bisnes, contohnya, tak sekira lah kalau tak ada bisnes pun, bila you dah go through that situation, automatically you apa? You akan rasa malu kan? You akan merasa malu, you akan rendah diri, you akan rasa you bersalah, you rasa diri you lah puncanya, you rasa apa lagi? You rasa orang akan menyalahkan you, you akan rasa orang mengejek you, you akan rasa orang di sekeliling you akan cakap you are the loser. Okay? Disebabkan perkara-perkara inilah yang memberi impact kepada keyakinan diri. Dia akan zup jatuh. Tak kira sama ada you usahawan ataupun you bukan usahawan. Ataupun kalau macam baru-baru you nak naik, tiba-tiba boleh ke? Lepas tu ada pula cakap, kawan pula, buat apa you nak buat ni? Benda ni tak ada faedah. Tak payah. You nak senang ke nak cakap orang tu? You nak senang ke nak ini? You nak, tak payah. Nampak tak? Negative statement yang sampai dekat you simpan. Jadi, perkara-perkara begini memang realitinya ada. Ada. You tak boleh elak. You tak boleh kata, aku nak larilah ke tempat lain. Tak. Di mana-mana saja benda ni ada. Di mana-mana saja perkara ini berlaku.
Dan dia sebenarnya untuk melemahkan diri kita. Bila kita lemah disebabkan anasir-anasir negatif yang subversif ini yang menarik diri kita semakin jauh ke dalam, semakin jauh ke dalam. Ibarat menarik kita ke dalam lubang. So lubang tu makin gelap, makin gelap. Dan automatically that is reflect kita punya keyakinan diri. Makin longgar, makin lemah, makin dah tak ada bermaya. Dan akhirnya kita akan rugi. Okay? So, macam mana caranya tu? Macam mana cara atau metod kaedah nak memastikan yang hilang itu, keyakinan yang hilang pergi yang tak tahu tu, ataupun mungkin dia tahu hilangnya keyakinan tu, macam mana nak pulihkan balik? Macam mana nak tarik dia balik? Macam mana nak pastikan dia kental balik? Macam mana? Dia banyak cara. Okay? Saya boleh share. Saya banyaklah banyaklah insiden-insiden yang saya merasa juga hilang keyakinan diri. Tapi saya put that aside. Jadi pengalaman saya sendiri dan saya nak share. Memang saya ada hilang keyakinan diri. Memang. Okay? Yang pertama sekali apa saya buat, demi Allah saya kata, saya minta pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, Engkau apa yang berlaku dekat aku ni, aku dah tak ada keyakinan diri, Engkau kembalikan balik. Bantu aku untuk aku kembalikan keyakinan aku. Tunjukkan jalan macam mana cara aku nak bantu naikkan balik keyakinan diri. Sebab aku nak berjuang di dunia untuk di akhirat. Jadi itu yang pertama. Sama ada you suka atau tak suka, you go back to basic. Okay? Minta pada Allah balik. Sebab benda-benda ni jadi pun kehendak Allah kan. Sebab hati ini, keyakinan diri itu adalah di dalam diri. Dan kita ni semua, Assalamualaikum, siapa kat luar sana, selamat pagi. Keyakinan diri, jom share saya. Pagi ni saya nak share. Okay, sebelum saya nak sambung, terlupa pula saya. Dah syok-syok pun cerita kan. Okay, saya nak tanya. Suara saya jelas ya? Siapa yang join tadi? Suara saya jelas. Video saya clear. InsyaAllah ya. InsyaAllah dekat sini cantik. Hari ni sangat cuaca macam tu lah. Redup-redup kan. Lemah gemalai. Seronok lah kalau nak baring-baring sembelih atas katil kan. Memang best. Okay. Alright. So go back. Saya go back balik kepada keyakinan diri. So, apa yang saya dah buat dan saya yakin kepada you all yang dekat luar sana, khususnya usahawan yang saya tahu sekarang memang sangat terkesan, sangat terdesak ya, dan dengan keadaan yang sangat mencabar ya, mencabar diri, mencabar situasi, mencabar diri sendirilah khususnya. So apa yang saya berdasarkan, ya dulu tak ada, apa yang saya nak share ni, macam mana cara nak balikkan balik keyakinan diri. Mungkin situasinya berbeza. Okay? Situasi saya dulu berbeza dengan situasi you all sekarang. Situasi you all sekarang adalah keadaan semasa, keadaan ekonomi yang sangat teruk, keadaan financial you yang sangat dah koyak, dah bocor sana, dah bocor sini. Dan situasi semasa dengan keadaan pandemik ini yang kita tak tahu sampai bila. Alright? So, apa yang saya nak share, pengalaman saya, macam mana saya balikkan balik keyakinan diri. Yang pertama, bila saya kata tadi, balik kepada Allah. Itu memang tak ada pilihan. Kalau macam mana kita usaha sekalipun, kalau tidak kehendak Allah, tak boleh jadi. Itu memang kena buat. Yang keduanya, you tengok di mana you punya kelemahan. Macam saya, masa saya bekerja dulu, saya tahu kelemahan saya di malu nak cakap, macam fikir orang tu lah lagi bagus pada aku. Jadi saya tumpukan dekat mana kekuatan saya. Jadi kekuatan saya maknanya pada waktu saya bekerja,
apa yang saya tahu pada ketika itu, knowledge is power. You kena tahu sebanyak benda yang ada yang perlu tahu semasa you bekerja. Kutiplah segala-galanya yang tahu, lama, you akan expert in the specific area. Bila saya dah expert dalam specific area, automatically bila orang tanya, saya boleh jawab, saya boleh bantu. Automatically, keyakinan diri dia akan naik. Jadi, you cari kelemahan diri. Sebab saya sendiri tak tahu apa kelemahan diri you all. You usahawan dekat luar, know better yourself. Cari kelemahan diri. Bila dah dapat kelemahan diri tu, baiki. Macam saya dulu, saya dulu bukan orang yang sangat talkative. Saya sangat reserve, sangat introvert, sangat malu. Nak cakap nanti, sebab kita tak pandai kan, tak pandai lah. Orang kampung nak berbahasa Inggeris pun not that good. Saya rasa sangat malu pada ketika itu. Takut salah sebut, pronunciation tak sama dengan sepatutnya kan. Tapi saya tahu tu kelemahan saya. Bila saya bekerja, saya dibantu oleh sahabat saya, Mr. Ratnam. Dia bantu saya untuk saya berbahasa Inggeris. Lama-lama saya belajar juga baca newspaper, lepas tu tengok dictionary, translate dia. Mula-mula kita translate ni English ke Malay tu memang direct translation. Tapi lama-lama belajar, dan itu kelemahan saya bangkit. Dan saya mencari kekuatan saya bina, ambil, garapkan. Akhirnya, keyakinan diri itu naik. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, you kena cari circles yang positif. Saya dulu syukur Alhamdulillah bila bekerja, saya tak ramai kawan. Saya adalah circles of friends. Tapi, circle of friends ini sangat-sangat membantu. Kita even check each other. Syida, kau rasa aku weak kat mana jadi sebenarnya kan kau gini. Nanti engkau aku macam mana? So, waktu kita tengah breakfast ke tengah lunch sebab kita tak boleh balik rumah masing-masing kan, masing-masing ada family. Jadi waktu kita boleh jumpa ada waktu breakfast atau waktu lunch on Friday. So, kita akan bercerita, akan menengok dekat mana kelemahan diri, kat mana yang kita boleh baiki. So, kita kena berada dekat dalam circle of friends yang positif. Sebab yang negatif banyak, bertepuk-tepuk. Diri sendiri itu pun ada biawak hidup yang menarik kita ke bawah. Diri kita sendiri. Kita rasa was-was, kita rasa tak betul, kita rasa gitu. Kita rasa begini. Kita takut, kita malu. Saya selalu, kalau orang kata malu kan, saya selalu sebut, malu tu hanya ada dua je. Satu mencuri, satu telanjang. Bogel. Tu malulah. Tapi kalau kita tak pandai, kita belajar, apa nak malu? Kita belajar, kan? Jadi, itu yang saya bila kata, alah malu. Tak boleh, tak payah malu. Malu dua tu je. Kalau you mencuri, kalau you buat jahat tu, you bogel. Tu you malulah. Tapi tak tahu, ada juga orang yang tak malu kan? Tapi pada saya istilah malu. Jadi, buangkan malu tu. Buang rasa rendah diri. Yang benda ini yang menyebabkan sebab rendah diri tu, dia tu lagi cantik pada aku. Fizikal ada juga disebabkan keyakinan diri tu. Okay? Contohnya, orang kawan dia cantik. Orang kata hidung mancung, pipi pauh melayang, memang cantik. Dan dia pula tidak seperti itu. Dia akan rasa dia rendah diri. Sebab dia bandingkan. Dia tak bandingkan diri dengan orang yang lagi yang tak ada. Kan? Jadi, untuk naikkan balik, kita jangan bandingkan dengan orang yang cantik. Dengan orang yang berharta. Tak. Memanglah kalau you bandingkan, memang you akan rasa down, you akan hilang keyakinan diri. No, that should not be the way. Okay? Jangan adalah istilah banding-banding ni. Bohonglah tak ada, tapi put aside. Sebab itu adalah negatif yang ada dalam badan kita, yang ada dekat dalam diri kita.
Kita cakap gini je. Tengok, wah cantik, wah alhamdulillah cantik, Masya Allah cantiknya. Kita, sebab kecantikan itu sebenarnya kita ni semua milik Allah. Allah dah jadikan kita macam ni. Mesti ada reason kenapa. Macam saya, hidung saya gemik. Nasib baik dia ubah hidung. Kalau tak ada, tapi boleh saya nak rasa malu. Hidung saya gemik. So what? So bila you ada perkataan, bila katalah orang tu, ya cantiknya, alhamdulillah. So what? Orang tu kaya, alhamdulillah. So what? So benda tu bila you ulang dan ulang pada diri you, automatically you couldn't be bothered. That's how. Kata kalau you tak tahu bahasa Inggeris, redah je. Cakap je. Lama-lama you akan boleh bercakap. Lama-lama. Percayalah cakap saya. Sebab saya dulu bukan orang yang boleh pandai berbahasa Inggeris. Kamu bukanlah pandai sangat. Tapi, boleh. Boleh. So, maknanya, lagi satu, jangan cakap, tak boleh. Jangan ada perkataan tak. Bila, saya terfaham, dulu ingat tak? Dulu kita daripada kecil-kecil kan, kita seringlah didoktrinkan mindset kita, jangan tu, tak tu, jangan ni, tak tu, tak boleh ni, tak boleh. Menyebabkan keyakinan dari itu makin, alamak, bergantung pada orang lain. Ada orang lain boleh yakin, tak ada orang lain tak yakin. Okay? So, you kena ada apa? Circle of friends yang positif. Dan, you diri sendiri. And the fourth one is you. Is you yang bentuk diri you balik, cari balik dan bangkit. Dia takkan boleh bangkit tanpa, kalau macam mana pun orang tolong, kalau you sendiri tak nak. So, you sendiri. It is you. It's about you. Okay? Sebab yang rasa tu you. Yang rasa malu tu you. Yang rasa rendah diri you tak cantik tu pun you. Yang rasa macam you tak kaya pun you. Yang you rasa macam you tak layak pun you. So, benda ni, keyakinan diri ni, yang lain boleh membantu. Macam saya katakan, dua benda yang you kena buat diri you sendiri. Satu, you memang kena go back to basic, go back to Allah, minta pada Allah. Yang kedua, diri you sendiri. You define, you cari di mana kesilapan dia, you betulkan balik, you naik. Kalau you berharap orang sekeliling macam saya tadi, sahabat-sahabat yang positif, no point pun kalau you ada sahabat-sahabat yang positif sekeliling you, kalau you sendiri ni yang dekat sini tak mau ambil dan buat, dia takkan jadi. Okay? Faham? Okay, saya rasa dah setengah jam dah saya berborak. tak sedar pun. Okay, so saya rasa cukup lah kan? Cukup kan? Cukup pagi ni. Bila saya tanya tadi ke mana hilangnya keyakinan diri tu, you know best mana perginya. Dia pergi bersama-sama dengan COVID ni ke? Ataupun dia memang you tinggalkan dah disebabkan COVID ini menyebabkan you tinggal? Ataupun dia tinggal tu orang ambil separuh ke? Tinggal kat you separuh? You are the one who have the answer. You yang ada jawapannya. Dan keyakinan diri tu, dia akan reflect dia akan reflect dekat muka ni. Dia akan reflect kat muka ni. Jadi no point orang sekeliling ada, I pun share, but you sendiri yang tak nak. You sendiri yang tak pick up. You sendiri yang tak nak mengambil, ambil dan betulkan dan move forward. Selagi you tak bertindak, contohnya kalau you rasa rendah diri, you tak bertindak untuk betulkan macam mana nak naikkan rasa rendah diri, selagi you ada perasaan malu, selagi you ada perasaan was-was, selagi you ada suara-suara biawak hidup dekat dalam kepala ni masih semakin besar, selagi itulah keyakinan diri you tidak dapat konsisten ataupun you tak dapat bangkitkan balik, you tak dapat betulkan balik. So,
Saya punya advice kepada you all kat luar sana, khususnya usahawan, few things that you kena buat untuk kembalikan balik keyakinan diri. Antaranya, saya beritahu tadi, yang pertama, you go back to Allah. Yang kedua, you ada circles, positive circles friends. Yang ketiga, you tengok kelemahan apa yang you ada, you bangkit, betulkan balik dan cari kekuatan diri you. You perkukuhkan kekuatan, jadi dia akan balance. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan yang keempat, is you, is within you. Sebab apa-apa pun sekali yang you nak buat, start daripada you. Kalau you tak nak berubah daripada kurang kepada lebih, daripada malu kepada tak malu, daripada rendah diri kepada bukan meninggi diri, hargai diri, dan selagi itulah you tak akan dapat balik keyakinan diri. Contohnya lah nak buat live ni. Contohnya nak buat live ni, not everybody ada courage. Courage tu apa cakap Melayu? Ada courage, saya tak terlupalah nak translate dalam bahasa Melayu. Ada courage, ada courage untuk buat live. Ya? Dia makna apa, kenapa? Dia tak ada keyakinan diri. Kenapa tak ada keyakinan diri? Sebab dia rasa dia takut, dia rasa dia tak tahu, dia rasa macam tak betul, dia rasa macam alamak, betul ke aku cakap ni, tudung aku orang kena ke tidak? Segala mak nenek dikaji 1001 macam soalan dalam kepala. Lama-lama dia tak akan dapat buat. Jadi pada mereka yang macam nak try buat live ni, you buat je. It's okay. Saya rasa saya dah share sebelum ini, sebelum nak buat live, apa yang you kena sediakan dulu. Buatlah persediaan. It's okay. Along the way, ada hiccup dia memang. First time is always ada hiccup. Walau macam mana pun, kita akan rasa gagap, kita rasa macam alamak nak cakap apa. Tapi, second day, okay. Third day, okay. Lama-lama you akan rasa enjoy. You tak payah pun nak buat apa-apa, you standby je. Yes, hari ini, pukul berapa, apa topik. Done. Lepas tu dia akan flow. Kalau tak boleh, you cuba note. Macam saya jarang buat notes lah. Saya akan decide, okay, apa topik nak buat pagi ni. Macam tadi, lepas je mandi, sekarang aku nak share pasal isu keyakinan diri. So, sebab benda-benda ni sebab saya mengalami dahulu dan saya nak share. Dan saya juga sebab sepanjang perjalanan saya dalam kerjaya, saya juga menemui ramai eksekutif yang ada isu keyakinan diri. So, macam mana saya bentuk mereka untuk pastikan mereka keyakinan diri itu slowly dibentuk dan digarap supaya dia boleh. Saya seronok tau bila cakap keyakinan diri dia, sebab saya ingat masa saya berada towards the end of saya punya journey dalam career, saya bentuk saya punya barisan manager, senior manager untuk buat presentation dengan group of quite big group lah, pasal the new, it's about transformation, pasal the new process, macam mana nak buat. So diorang cakap, alah puan takutlah. Nope, pergi, saya ada di belakang, saya standby. Kalau ada soalan saja, pandang saya agak, saya boleh agak, kalau tak boleh jawab, saya jawab. Saya akan terus over. Lepas tu, lama-lama hari pertama, lepas tu kedua, ketiga, lepas tu saya akan balik, saya berkata, okay, saya akan bagi komen. Okay, presentation you tadi, you agak lemah in this area. Okay, yang ini, you kena buat macam ni. Okay, saya lepas tu bukan sekali. The next one pula, okay, you pergi lagi. Masuk 3 kali, saya dah boleh cuci tangan semuanya, maksimum 3 kali. Saya akan bersama dengan mereka untuk nak tengok, satu saya buat observation, lepas tu saya akan guide, dan ketiga saya akan buat feedback. Saya buat 3 steps ini, alhamdulillah lepas 3 kali done. Diorang boleh fly. Dan begitulah saya didik
barisan hadapan saya bila nak buat talk, nak buat presentation. So, nak buat sebelum tu, they have to know in detail apa yang dia buat. Sebab soalan itu dalam berbagai-bagai sebayang kan. Engineer ada, technician ada, laborers ada, segala-gala group level of people, top management ada. Jadi untuk nak pastikan, bayangkan ya, you bila you tak tahu, keyakinan you macam koyak lah. Tapi macam mana saya bantu didik mereka untuk pastikan keyakinan mereka stay ataupun beyond expectation. Alhamdulillah, syukur saya dapat bagi ilmu sedikit, saya share pada mereka dan mereka terus. Lepas tu dah tak ada masalah lagi dah. Okay? So, itu saja pagi ni yang saya boleh share dengan you all. So, diharapkan you all kat luar sana, khususnya usahawan-usahawan, tengoklah kembali diri, kemudian reflect, self-reflection, tengok dan buat. Okay? So, saya doakan usahawan-usahawan kat luar sana, insyaAllah boleh berjaya, terus berjaya dan insyaAllah menjadi usahawan jutawan dan hartawan. Okay? So, saya sudahi pagi ni dengan sharing saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye.